Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa la talbisul haqqa bil batil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Alhamdulillah, kita sambung tafsir surah An-Nisa pada ayat yang ayat ke berapa? 43, masih lagi membicarakan berkenaan dengan tayamum. Wala tayammamul khabitha minhu, janganlah kamu memilih yang buruk daripadanya. Kemudian dipakailah perkataan tayamum menjadi istilah ketika memilih atau mencari tanah buat menggantikan wuduk, menjadi nama ibadat, nama dia tayamum yang tetap, yakni dipilihnya tanah yang bersih dipanggil sebagai su'idan tayyibah. Itu asal daripada perkataan tayamum. Apa makna tayamum? Asalnya memilih. Memilih apa? Memilih sesuatu yang baik. Maka disebutkan di dalam menggantikan wuduk tayamum, iaitu memilih tanah yang bersih. Apa dia tanah yang bersih? Su'idan tayyibah. Boleh faham? Apa makna tayamum? Memilih. Di dalam bab menggantikan wuduk dipanggil dia sebagai tayamum. Apa maksud? Memilih tanah yang baik. Tanah yang baik, yang bersih dipanggil apa? Su'idan tayyibah. Dapat dah tu? Dapat Kasum? Su'idan tayyibah, tanah yang baik, tanah yang bersih. Qala fil qamus as-sa'id at-turab aw wajhul ardi, wa qala as-Sa'alabi fi fiqh al-lughah as-sa'id at-turab wajhil ardi, wa fil misbah as-sa'idu wajhil ardi turaban kana aw ghairahu. Qala Zujaj la a'lam ma baina ahli al-lughah fi dhalika. Disebutkan dalam kamus, sa'id maksudnya tanah. Satu lagi sa'id yang kita baca sekarang ni su'id. Beza tau. Sebab tu kalau panggil orang nama dia elok-elok, Sa'id, yang membantu, yang menolong, yang memudahkan, yang meringankan. Nama dia apa? Sa'id. Yusa'idu, yang menolong orang, memudahkan orang. Tusa'id, kau tolonglah aku. Okey. Satu lagi Sa'id. Apa makna Sa'id? Iaitu tanah atau permukaan tanah dipanggil Sa'id. Okey, salah tak kalau saya bubuh nama anak saya Sa'id? Tak salah. Boh pi. Apa makna anak-anak kamu? Tanah. Nama anak tanah. Betul, kamu pun dijadikan daripada tanah. Nak sombong benda, tak salah lah. Baik, kata As-Sa'alabi dalam kitab Fiqhul Lughah, Sa'id ialah tanah permukaan bumi, tanah atas tu. Nama dia Sa'id. Tersebut dalam kitab Qamus Misbahul Munir, Sa'id ialah islah muka bumi, baik tanah dan sebagainya.
Menurut Az-Zajjaj, menurut pengetahuan saya, tidaklah ada selisih ahli bahasa tentang makna tayammum, iaitu as-sa'id. Sa'id tayyiban, tanah yang bersih. Dan ini tanah permukaan yang bersih. Tayyibah pula maknanya baik ataupun bersih. Kita panggil tayyib. Kita dengar orang baca Quran sedap, tayyib. Kita dengar dia baca sajak sedap, tayyib. Macam P. Ramlee sebut tu, tersebutlah kisah tayyib, sang kancil datang beramai-ramai. Tu cerita sajak, cerita P. Ramlee tu. Tayyib maknanya baik. Sebutan dia ta, bukan taib. Kita hari ni panggil orang nama taib. Oi taib, bukan taib, taib, tayyib. Okey, tapi orang Melayu dah panggil ta, taib. Nama apa? Taib. Nama sebenarnya tayyib, baik. Lantaran jelaslah bahawa sekalian tanah permukaan bumi asalnya bersih, boleh dipakai untuk dibuat tayamum. Kalau tanahnya bersih, boleh dibuat tayamum, maka boleh tak sembahyang atas tanah? Boleh. Boleh. Allah Ta'ala jadikan pada umat Nabi kita ni, Allah Ta'ala jadikan pada Nabi kita ni, masjid ni, sekalian tanah tu masjid, boleh sembahyang di atas dia selagi tidak ada najis. Sebab tu kita boleh sembahyang atas padang bola, boleh sembahyang dekat dataran, boleh sembahyang atas tanah, atas pasir, atas padang pasir, boleh sembahyang atas lantai yang tidak bernajis. Tak semestinya dalam masjid, dalam surau. Okey, dalam hutan boleh sembahyang, atas bot boleh sembahyang. Sembahyang sajalah, yang tak boleh sembahyang di tengah-tengah jalan. Kalau berani sembahyanglah, boleh sembahyang, tak salah. Tapi kalau berani, okey, selepas kita sembahyang di tengah-tengah jalan, orang tolong sembahyangkan kita. Baik. Okey, sedang tanah hanya dua, bersih atau kotor. Selut, bersih. Kita ni buat kerja bendang, buat kerja sawah, berselut tak tanah kita pada seluar? Boleh tak sembahyang dengan selut-selut tu? Boleh tak? Cuma orang Melayu ni dia suka sebut kotor. Sembahyanglah abang, seluar aku kotor ni, tadi pergi bendang buat selut banyak. Apa masalah? Taknya haram. Jadi sembahyang di atas bendang, atas batas padi tu, sembahyang atas batas bendang, sembahyang situ. Bukannya kena balik rumah bersih badan, tak payah. Simple, tak ada masalah apa. Kita tanah tu bersih, dia bukan ada najis. Lainlah kalau betih tu ada pacat, lintah, so ibu jari kan. Jadi kita buanglah lintah tu dulu, berhentikan darah mengalir, dia sembahyang. Bukannya tanah yang melekat pada seluar, yang melekat pada lengan badan tu najis. Serupalah anak kita main tanah, main selut, masuklah rumah, habis tapak kaki berlari ke dapur, naik ke tingkat atas, naik tangga, ya Allah, cucu opah teruklah opah, habis kotor rumah opah. Kotor apa? Bukannya najis. Sebab itu dalam sebut perkataan di sini, bersih atau kotor, najis atau tidak. Orang Melayu ni dia belasah kotor-kotor semua. Macam baju akak-akak ni pakai, bila pakai? Pukul 7 suku tadi, 7 suku pakai, pergi ke dapur, makan oat, segelas susu, datang ke kelas, perkena pula bihun secawan ke bihun? Terus pinggan. Tapi masa dia bubuh dalam pinggan tu, dia suka dengan cawan, secawan bihun lah.
Macam nasi lemak pun dia buah dalam cawan dulu, baru dia pergi tuang dalam dia punya daun pisang dia. Kita pun makan secawan bihun, masuk dalam kelas, habis masuk dalam kelas, habis kelas pergi kedai sabar menanti ke, lenggong ke, bukan lenggong. Ada orang bodoh sebut lenggong, bodoh tak kerti bahasa. Lenggong, okey. Habis makan nasi di lenggong, kita pun melenggang balik. Tu baru lenggang. Lenggong lain, lenggang lain. Okey. Jarang kita sebut baik berjalan melenggang ni lain, jalan melenggang. Jadi itulah sebab orang Melayu kita ni dia tak nak ada i tu. Di atas i tu ada tanda. Dulu ada tanda. Bila nak jadi orang putih sangat, dia buang tanda atas tu. Mari puak-puak bodoh ni tak erti nak sebut lenggong ke lenggong. Okey, itu jadi penyakit kita ni. Gatal nak pergi buang, konon-kononnya nak jadi orang putih terlebih. Akhirnya orang bangsa sendiri tak erti bahasa dia. Dia tak erti nak sebut cenang ke cenang. Apa ramai orang pergi Langkawi tu, nak pergi mana ke? Cenang. Hai, bukan cenang, cenang. Ce. Tapi pada jenis bodoh, cenang. Okey. Kenapa kamu ni? Pening. Pening. Ni pusing. Oh, pening. Tapi ejaannya pening. Dah elok lah dulu orang tua-tua kita taling. Macam-macam lah dah bubuh dah. Tapi kita rasa macam ketinggalan zaman pula. Maka kita buang jati diri bahasa. Maka jadilah orang muda sekarang, dia tak reti nak beza pe dengan pe. Okey, le dengan le. Baik. Maka kalau kita tengok di sini, kita pun dah balik rumah buang baju. Kita nak sembahyang zuhur. Kita pun letak setempat. Anak pun masuk tanya, "Mak, ada tak baju kotor?" Tu. Mak tak tepi pintu tu. Mak nak basuh tau. Kamu jangan masuk dalam mesin pula, kan terbit habis segala batu tu. Basuh tangan. Jadi anak tanya, "Mak, ada tak baju kotor?" Padahal baju tu kotor tak? Ada najis tak? Habis tu bau kotor tak? Tak juga. Tapi tak sedap. Sedap kotor tak? Tak sedap kotor tak? Ni penyakit kita. Sebab itu selagi mana dia tidak bernajis, jalanlah. Maka kita pun pergi ke surau, sembahyang di atas sejadah. Berapa tahun tak basuh sejadah? Kapek tu berapa tahun? Sejak mula dipasang sampailah sekarang, tak ada siapa yang rajin pergi basuh kapek. Tuan-tuan sembahyang tak atas kapek? Kotor tak? Tak basuh tu. Apa kotor tak? Tak juga. Sebab tu dia ada beza antara kotor dengan najis. Yang dilarang ialah yang bernajis. Kotor kalau tak ada najis tak ada masalah. Sebab tu kena beza tu. Dia kotor tapi tak najis. Tapi kalau dia bernajis, tak bolehlah campur dengan yang kotor. Anak kita kencing. Makcik mana ada anak ustaz? Oi. Suami kencing atas tilam ustaz. Tak apa kejadah dia mimpi semalam. Ada orang tua kencing atas tilam? Ada, apa tak ada. Mimpi kencing. Habis cadar. Najis tak? Yang pergi campur dengan kain kotor tu pasal apa? Yang tu yang kita tak nak guna mesin basuh. Yang kotor masuklah sekali. Pasal apa kotor? Tadi sebut dah. Apa pakai semalam, bau, peluh. Padahal najis tak? Tak najis. Maka letakkan setempat. Basuhlah. Berguling-guling baju tadi dalam mesin basuh. Pening baju tu. Silap. Pening baju tu.
Lantak dia lah, dia tak najis. Kalau tak basuh boleh tak? Boleh. Akak-akak datang kelas ni seminggu pakai jubah hitam, tak basuh-basuh seminggu. Balik rumah sangkut, besok pakai balik, besok sangkut balik, pakai balik, tak ada najis. Boleh tak? Boleh. Cuma orang tak mau duduk sebelah dia. Tapi sekarang duduk sebelah pun tak apa dah, sebab semua pakai face mask, tak bau dah. Jadi akak-akak sekarang boleh kentut dalam kelas, orang sebelah tak bau dah. Boleh dah, kentutlah ramai-ramai, insya-Allah tak bau dah. Okey, kain yang najis tadi, yang tu pi basuh lain. Pi basuh dalam bilik mandi ke, bawa cadar king size tadi ni, pi basuh kat depan. Tak campur dengan kain yang tadi. Basuh kat depan, tepi pagar, gate. Jiran tanya, buat apa non? Basuh cadar. Abang Bidin kencing pula, kata dia. Seminggu tak keluar rumah Bidin. Isteri mulut beret, tak reti nak cakap. Baik, kalau dia campurkan tadi yang najis tadi dengan kain yang tak basuh, tak bersih tadi, yang kotor lah kata kita, padahal tak kotor pun, yang tu yang jadi najis. Maka taklah salah pakai mesin basuh jika tuan-tuan mengasingkan antara kain yang bernajis dengan yang tidak bernajis. Sebab ada orang lepas dia mesin basuh, lepas dia basuh guna mesin, dia basuh lagi sekali. Lah, mak kenapa nak basuh lagi? Kenapa? Ya, aku tak puas hati lah, tak puas hati campur lah. Kalau gitu tu so guna mesin. Mak basuh sendiri, pergi kat sungai tu basuh, katok dekat batu tu. Itu tu kaedahnya. Boleh faham ya? Sebab ada yang tanya macam mana, sah ke pakai mesin basuh? Sah apa tak sah, cuma jangan campur antara yang bernajis dengan yang tidak bernajis. Jadi kita kena faham najis tu apa, kotor tu apa. Anak kita masuk dalam rumah, kasut dia berselut berjalan ke dapur, itu bukan najis, dia tanah. Engkau lap sajalah dengan mop. Kalau ada tai kucing, barulah kau basuh. Dia tidak dikira sebagai najis, cuma tanah tu saja berselut, tak selesa tang situ saja. Baik, yang kotor ialah yang terang dan nampak kotornya. Misalnya di sana ada tahi orang atau tahi binatang, tu kotor, bernajis. Maka kalau tidak nampak kotornya, tidak boleh tidak, pastilah dia bersih. Tak ada tahi orang, tak ada tahi kucing, tak ada tahi apa-apa lah sembahyang. Senangnya hidup. Kita kadang-kadang menyusahkan hidup kita. Nak sembahyang di mana? Surau tak ada. Lah, sembahyang tepi kereta. Nak sembahyang tepi kereta, apa ustaz tak anjing lalu ke apa? Sembahyang tak bumbung kereta. Pun salah. Senang. Tapi tak, dia faham nak sembahyang pakai telekung. Padahal disuruh menutup aurat, bukan disuruh pakai telekung. Kalau pakai akak-akak menutup aurat, sah lah sembahyang. Tutup aurat semua, rambut tak nampak, lengan tak nampak, punggung tak nampak, apa semua tak nampak, longgar pula. Sembahyang lah. Sebab tu kita pakai baju yang longgar, seluar yang longgar, kain yang longgar, jubah yang longgar, maka bolehlah sembahyang. Ini pakai jubah ketat, ikut punggung tu sebiji, tu macam mana nak sembahyang? Macam mana anak-anak kita sekarang ni pakai jubah pergi kenduri kahwin, tapi line spender tu nampak. Lalu kan naik qadi pula, astagfirullah, alhamdulillah. Tu yang naik qadi menikah 3-4 lah. Pasal apa? Tu nampak macam-macam. Jubah pakai, tapi jenis mengikut bentuk badan, tak dikira menutup aurat dengan sempurna juga. Pakailah pakaian yang membolehkan kita sembahyang anytime, bila-bila masa. Maka bila masuk waktu, sembahyanglah. Atas padang boleh, dalam airport boleh, dalam stesen bas boleh, dalam supermarket boleh, selagi tidak ada najis. Begitu juga dalam hotel kita. Nak sembahyang macam mana ni ustaz? Sembahyanglah.
Dalam hotel ustaz, oi, tak tahu siapa masuk dalam hotel tu. Kalau gitu di hotel pun ada surau. Pi minta kunci kat surau, kat dia punya orang depan tu. Kadang surau dia tak kunci, masuk je lah. Yelah susah pula, makcik tu tingkat 18, surau tingkat 4. Malas nurun ustaz. Oh, kalau gitu semayang sajalah. Itu nak semayang atas kapek tu fikir juga. Dia masuk kadang-kadang dia pakai kasut. Kita nak semayang macam mana? Kalau gitu pakailah sejadah. Lapik sejadah itu fikirkan, sejadah tu pun lapik atas dia juga. Kalau gitu makcik semayang atas katil, atas tilam tu. Itu tilam tu spring pula ustaz. Oh, bila rukuk dah tersembang ke depan ustaz. Oi, makcik nak rukuk dah tercerombak ke depan dia. Tapi tilam yang makcik duduk ni keras, tak ada apa tilam spring apa tak ada. Itu yang makcik puas semayang atas tilam. Makcik tak nak fikir pula lah atas tilam tu ada apa. Makcik fikir yang atas lantai, yang atas tilam tu. Orang ni tidur, orang ni tidur, banyak benih atas tilam tu. Ya tak iya juga. Kalau gitu makcik tak semayang lah. Itu dia. Selagi mana kau tak ada najis, kau semayang. Buat macam mana hidup kita macam tu lah. Duduk di hotel kongsi bantal, duduk di hotel kongsi tilam, ditukar cuma cadar. Bantal sama juga, cuba buka cadar bantal tu, sarung bantal tu. Ya Allah. Pergi ke bilik mandi, kongsinya pula tuala. Tak siapa lap badan dia, kita pula lap. Seronok hotel punya tuala tebal. Tebal. Kawan tu lap celah punggung, celah ketiak, kita pula lap muka. Tebal abang ya, tebal. Sebab tu saya masa dengan Nabi, saya bawa kentola saya sendiri. Saya tak pakai mereka punya, tebal tak tebal, aku suka hang lah. Kita bawa standby kita punya. Sebab apa? Sebab kita rasa puas hati. Sebab hidup kita ni penuh dengan kongsi. Bila sakit pergi ke hospital, kongsi apa pula? Kongsi katil hospital pula. Darah atas itu, darah beranak atas itu, darah kudi atas itu, mayat pun atas itu. Patutlah apa susah tidur ustaz, rupanya katil ni lah orang mati ustaz. Hidup kita kongsi sentiasa. Pergi ke restoran kongsi tak? Kongsi gelas, kongsi cawan, kongsi pinggan. Paling mahal kongsi apa? Sudu. Masuk dalam mulut orang tak ada gigi, masuk dalam mulut orang makan babi. Di rumah dia makan babi, dia datang restoran dia makan nasi guna sudu. Kita pula pakai sudu dia. Tanah kursi dia kita duduk, kursi tu juga dia duduk. Hidup kita penuh dengan berkongsi. Jadi apa masalahnya kalau suami kita nak tambah lagi seorang? Dah biasa kan berkongsi. Ke situ juga perginya ustaz. Tak guna betul ustaz ni. Tadi hangguh kongsi je. Bila sebut kongsi bini, tak. Nama benar nipunya. Baik, kemudian maka kalian tidak nampak kotornya, tidaklah boleh, tidak pastilah. Sebab itu segala tanah muka bumi bolehlah untuk tayamum. Ini dikuatkan oleh beberapa hadis, di antaranya sebuah hadis riwayat Muslim, Bukhari daripada An-Nasa'i. Wa ju'ilat liyal ardu tayyibatan wa tahuran wa masjidan. Dan telah dijadikan untuk aku, kata Rasulullah, bumi ini bersih. Wa ju'ilat li al-ard min tayyibah, bersih, baik, wa tahuran, suci, wa masjidan, dan boleh dijadikan sebagai tempat untuk sujud. Ini Allah Ta'ala jadikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad. Dengan sebab dia tu istimewa, maka kita pun tumpang tui, kita pun istimewa juga. Boleh semayang atas kemeran dekat kebun teh, okey, selagi mana tak ada najis lah. Kadang tanah tu dia podok gembur kebun sayur tu dengan teh ayam, teh lembu gitu. Tak mau lah. Kadang kita duk melawat kebun teh, loh seronoknya duk pegang teh, ya Allah cantiknya. Dia tak tahu pokok-pokok tu kencing di situ. Ingat senang nak pergi cari jamban.
duduk atas bukit, sejuk pula, nak kencing. Agak-agak aneh-aneh tu buat dia mana? Duduk dia, orang lain duduk kutip, dia duduk diam macam tu. Lepas tu kita pula main melawak, mak ambil gambar. Cantiknya, cantik kau cakap. Oh, hidup kita ni lah, tak tahulah. Okay, sebab ada orang jenis macam tu. Dia jumpa tembok, dia kencing kat tembok. Okay, dia jumpa pokok, dia kencing kat pokok. Kita pula jenis tak kerti bahasa, pergi berselerek masuk. Hujan ke mak, basah je daun. Kata dia. Jadi berhati-hati. Okay, bukan di sinilah, no, di Afrika Tengah ni cerita ni. Sebab saya duk tengok dalam YouTube macam-macam orang kencing. Ada yang kencing dekat gerai, dia tengah duk berniaga, nak kencing tak mana, gerai dekat tepi jalan, mana ada jamban. Lah dia kencing dalam cebok tu, gayung tu. Dia buka seluar zip dia kencing, tangan buat kerja. Lepas tu dia buang dalam longkang. Cebok tu juga dia cedok air tu, basuh pinggan tu. Tuan-tuan, kalau ajak saya buat pelawatan ke negara mereka, minta maaf lah, saya tak mau. Takkan saya pergi melancong negeri tu. Walaupun tuan-tuan kata lawa-lawa ustaz, Aishwarya Rai lah, Rani Mukherjee lah, lantak apalah. Ya, aku tengok makan aku tak lalu. Kuku panjang tu duk gaul nasi. Macam mana boleh hidup makan macam itu? Baik, kemudian bertambah jelas lagi keringanan rukhsah, kerana menurut riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah bertayamum, menggosokkan kedua belah tapak tangannya ke dinding, mengambil debunya menjadi tayamum, yakni debu tanah, walaupun di dinding sekalipun. Kalau habuk tak mau, kena beza tu antara habuk dengan debu tanah. Rumah kalau kita lama tak sapu, nama dia apa? Habuk. Kita tak panggil debu tanah. Rumah dah setahun kita tinggal, ya Allah, atas lantai habuk, atas kabinet habuk, atas tali besen habuk. Bukan kata rumah tinggal setahun, duduk tiap-tiap hari pun jenis malas cuci, habuk tak? Habuk. Yang tu bukan debu tanah. Ni debu tanah yang kita maksudkan. Contohnya apa Ustaz? Tak tahu. Negara Arab ni mereka hidup dengan debu tanah. Bila datang ribut pasir. Bila ribut pasir tu datang, dia melekat tak dekat rumah, dia melekat kat dinding, debu tanah. Cuba tuan-tuan tengok orang yang banjir, lepas kering banjir, apa jadi pada rumah dia? Ada tak debu tanah melekat kat dinding dia? Ada tak bekas lantai dia? Ada tak dekat dinding tepi rumah dia had banjir tu? Selalu kita bila tengok banjir surut 2-3 hari, kita nampak makcik banjirnya tinggi mana? Itu dah lantai, itu dah nampak dah, had air tu nampak. Bawah dia tu apa? Debu. Nak tayamum di situ boleh. Pasal apa? Yang tu tanah. Yang tu tanah. Baik. Bagaimana cara melakukan tayamum? Dalam terusan ayat disebut, maka sapulah kamu akan muka kamu dengan tangan kamu. Sapu muka dengan tangan. Itu cara nak bertayamum, sapu muka dengan tangan. Famsahu biwujuhikum wa aidikum. Baik. Berbagai macamlah hadis-hadis tentang cara tayamum daripada Nabi. Tapi yang paling sahih ialah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Ammar bin Yasir. Ceritanya begini. Pada suatu hari datanglah 2 orang kepada Umar Al-Khattab. Seorang bertanya, saya telah junub tetapi air tak ada. Jawab Saidina Umar, janganlah kau sembahyang. Mendengar jawapan Saidina Umar yang demikian, berkatalah Ammar, tidakkah engkau teringat, wahai Amirul Mukminin,
seketika aku dan engkau turut dalam satu peperangan, kita sama-sama janabah, kita sama-sama berjunub, mimpi nak pergi perang, tidur, bila tidur mimpi yang kena semayang, yang kena mandi junub. Nampak tak? Okey, maka kita pun tak ada ayo nak mandi, maka engkau sendiri tidaklah engkau semayang. Maka Nabi berkata kepada kita, innama kana yakfika an tadriba biyadikal arda thumma tanfukha fihima thumma tamsaha bihima wajhaka wa kaffaika. Hanya saja cukuplah buat engkau jika engkau pukul bumi dengan tangan engkau. Pukul tu maknanya tepuk bumi dengan tangan, kemudian engkau hembuskan tapak tangan tadi, yakni buangkan dia punya debu-debu yang tebal tadi, kemudian engkau sapukan di muka engkau dan telapak tangan engkau. Bukankah Nabi dah ajar, kalau tidak ada air untuk mandi junub, maka boleh digantikan dengan tayamum? Sudah lupakah engkau wahai Umar? Kata Ammar bin Yasir. Tersebut dalam riwayat bahawasanya pada mulanya Sayyidina Umar agak sangsi menerima keterangan Ammar, takut terlalu mempermudah, tetapi kemudian dia meninggalkan pendiriannya dan dia mengikut pendapat Ammar, dan dibolehkannya Ammar menfatwakan kepada orang lain. Jadi buat tayamum sahaja, tak payah nak mandi junub berguling-guling di atas tanah. Maka tak usahlah berguling-guling sebagaimana kata Ammar tadi. Cukup dengan menekankan kedua tapak tangan kepada permukaan bumi yang bersih, hembus dahulu, janganlah debu tadi melekat di tangan, kemudian gosoklah ke muka satu kali, kemudian tepuk lagi sekali, gosokkan tangan kiri ke tangan kanan, luar dan dalam. Setelah itu tangan kanan pula menggosok tangan kiri dan luar dan dalam. Tak usahlah sampai ke siku sebagai wuduk, hanya sampai pergelangan tangan sahaja. Ini pendapat daripada Hamka, tapi kita sampai pergelangan, sampai kepada siku. Sebab tu tuan-tuan, nak baca kitab ni pun kena tengok lah. Okay, bila kita tak berguru, main belajar saja, itu yang jadi kacau tu. Boleh faham? Sebab dia ni bukannya dia ikut kita punya mazhab sangat, tapi disebabkan tafsiran dia tu dalam bahasa kita senang faham, kita ambil lah kitab dan kita baca. Tapi ada 2-3 benda yang bila kita baca perlukan huraian yang lain. Sekali lagi tuan-tuan pula pergi balik rumah buat tayamum, sekali tepuk buat di muka, kemudian buat pergelangan tangan, habis. Sedangkan dalam mazhab kita 2 kali tepuk, sekali tepuk untuk muka, kemudian habiskan, tepuk satu lagi untuk tangan sampai ke siku apa semua. Yang dia ni pula sekali tepuk je, perhabis muka, perhabis tangan, khalas. Jadi jangan dia ikut dia. Faham apa Haji? Kita ikut hak kita duk belajar ni, mazhab kita. Habis tu dia mazhab apa? Mana saya tahu, pergi tanya dia mazhab apa. Okay, cakap lebih kan kena hentam pula. Negeri kita ni banyak jenis-jenis pahaman macam ni. Okay, dah berkuasa dah, dah pegang jawatan besar, dah masuk boleh tali besen semua. Okay, dah dapat pegang jawatan di universiti. Silat-silat mufti pun dia pun pegang jawatan. Esok habis huru-hara negara kita ni, duk lantik puak-puak ni jadi orang kehadapan. Okay, jadi berhati-hatilah. Golongan apa Ustaz? Tak tahu, faham sendiri lah. Baik, tidak usah sampai ke siku sebagai wuduk, hanya sampai di pergelangan tangan sahaja. Ni saya kata, kalau tuan-tuan baca kitab ni tak ada tok guru, kita jadi tok guru. Macam tu nama dia tok guru.
Malahan tertib muka dahulu baru tangan pun tidaklah menjadi sebagai syarat yang terdapat pada wuduk. Nampak? Dia kata bukan mesti muka dulu, tangan dulu pun tak apa. Oi, wahara kita. Ni puak-puak ni tuan-tuan kalau bagi berkuasa dalam Malaysia, habis kita dia rombak habis. Tengok kita baca ni. Sebab tersebut dalam hadis yang dirawikan oleh Abu Daud dan sebagainya. Thumma masaha shimal al-yamin wa zahir kaffaihi wa wajhihi. Kemudian menyapulah tangan kiri atas tangan kanan dan punggung telapak tangannya. Dan dalam lafaz yang lain daripada Abu Muawiyah, innama yakfika an tadriba biyadaika 'ala al-ardi thumma tanfadhuhuma thumma tamsaha biyaminika wa 'ala washimalaka 'ala yaminika thumma tamsaha 'ala wajhika. Cukuplah bagi engkau jika engkau pukulkan kedua tapak tanganmu ke bumi, kemudian kau hembus keduanya, kemudian kau sapukan tangan kanan, tangan kiri atas tangan kanan, kemudian kau sapu pula di muka. Last sekali kita muka pula. Lagi kita jadi penin, kita mulakan dulu dengan muka baru tangan. Dia pula kata last sekali dengan muka. Dia bawa hadis, padahal ada hadis lain yang Nabi buat macam kita buat, tapi dia tetap kemukakan yang dia pegang. Sebab tu dalam kita nak menulis kitab, nak menyampaikan ilmu, kenalah kita ni saksama. Kena saksama. Yang hak ni pakai yang ni, mazhab ni pakai yang ni, ada hadis yang buat yang ni, kita pakai yang ni. Tapi ada setengah orang dia tak pakai hak jumhur, dia pakai hak dia punya. Itu sebab saya katakan tadi, kita kena jujur dengan apa yang kita tulis supaya tidak menjadikan orang lain pening dengan apa yang mereka belajar. Kita ni dah belajar beratus tahun cara ambil macam ni, cara buat macam ni. Mari puak-puak ni dia mari ubah benda yang lain, yang dia belajar, yang dia amalkan di negara lain yang tak sama dengan kita, maka jadi huru-hara dak kita. Itu yang jadi bergaduh tu. Kita ni dah faham suami isteri kalau ada wuduk pegang-pegang batal. Mari puak-puak ni dia kata tak batal. Dia buka pula hadis kata Nabi tak batal. Nampak ni tak batal ni. Padahal ada hadis yang lain, ada ayat Al-Quran yang lain yang kata batal. Sebab tu saya kata tadi kena jujur ajaran. Jangan nak bawa fahaman yang kita pegang, kita hanya cerita yang kita sahaja, kita tak cerita yang hak lain-lain. Sebab tu dalam kitab Bahrul Mazi dia cerita semua. Yang ni kata macam ni, yang ni kata macam ni, yang ni kata macam ni. Jadi yang mana kita nak ambil? Dia itu Bahrul Mazi. Sebab apa? Yang tulisnya orang Melayu, yang tulisnya orang Kuala Kangsar, orang Lubuk Merbau. Maka dia memahami fahaman uruf orang Melayu. Mana satu nak pakai, mana satu jumhur ambil, mana satu majoriti ambil, kan senang. Itulah nama dia jujur. Kita bawa satu benda yang berasingan. Orang amalkan 9, kita amalkan 1. Kemudian kita paksa orang ambil yang 1, padahal ramai ambil 9. Apa salahnya kau ambil yang 9? Tak, kalau ambil 9 tak glamour sebab tak pelik. Saya kena ambil 1 sebab 1 ni bila saya buat jadi pelik. Bila pelik glamour tak? Orang lain naik motor punggung atas seat, 2 tayar atas tanah. Orang tengok tak? Orang tak tengok. Tapi kalau saya naik motor 1 tayar je, 1 tayar duduk atas angin, orang tengok tak? Jadi pelik. Pasal apa? Orang tengok. Bila orang tengok seronok tak? Seronok lah. Macam ni lah bagus. Dia kata tayar tak botak, jimat belanja. Serupa itulah dalam pengajaran kita ni. Maka banyaklah orang yang bawa pengajaran yang berbeza dengan jumhur. Bila kita kata tak, dia macam ni, dia kata kita salah, dia buat mari dalil pula. Dia buat mari dalil-dalil ni, habis tu kami tak ada dalil lah. Hanya dikemukakan satu dalil saja, padahal beratus dalil lagi tentang tayamum yang kita duk buat. Tapi dia duk cerita di sini satu dalil yang hak dia buat. Boleh faham? Padahal banyak lagi dalil tayamum yang betul yang kita dah buat sekarang ni. Ni yang saya katakan tadi,
kenalah jujur di dalam mengajar dan menulis kitab. Baik, kemudian tetapi hadis yang dirawikan oleh Daruqutni, kata dia, cukuplah bagi engkau jika engkau pukul dengan telapak tangan kau pada tanah, kemudian kau hembus, kemudian kau sapu dia dengan muka engkau dan kedua tapak tangan kau sampai ke pergelangan tangan. Maka sahlah salah satu cara yang demikian untuk menggantikan mandi junub dan wuduk bila air tidak ada, walaupun tidak dalam perjalanan atau kerana dalam perjalanan atau kerana sakit. Tayamum ni bukan maknanya dengan sebab tidak ada air sahaja. Kadang-kadang dengan sebab sakit, kadang-kadang dengan sebab sejuk melampau, tak boleh kena air. Sejuk melampau, selalu kalau sejuk keluar asap ke mulut. Yang ni bukan keluar asap dah, keluar air batu. Saya bercakap keluar air batu, sejuknya, boleh buat teh air tu. Maka pilihlah tertayamum. Dah sejuk sangat, boleh mati orang. Macam duduk dalam dewan ni, sejuk sangat ni. Bila lah Ustaz Kazim ni nak habis kelas, tak tahan dah ni. Siapa yang nak pergi ke tandas, pergilah. Sekali masuk bilik. Jadi kalau rasa jauh sangat tandas tu, malas nak berjalan, pakai lampin, duduk diam-diam, insya-Allah. Baik, kerana suatu luka yang berbahaya, jika kena air pun boleh bertayamum. Luka yang berbahaya, terbelah senang, duk buka tin sardin, terbelah sampai sejengkai, nampak tulang lah, awaknya teruk sangat yang belah tin sardin lagu tu. Ataupun kena kapak, kena cangkui pada kaki dia, pergi duk cangkui-cangkui tanah, kaki terlupa nak angkat, terbelah kaki dia, duk potong kayu sampai bersila. Dia perasan kaki tu kayu tu, cerita tompel. Dia pergi ambil, ni kaki aku, kata dia. Sebaik dia tak belah kaki dia ni. Maka sebab menurut hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Daruqutni daripada Jabir, dalam satu peperangan pernah seorang sahabat luka di kepalanya. Tengah malam dia bermimpi, sehinggalah dia keluar mani, padahal dia demam. Okey, ni kata orang lelaki macam tu, Ustaz, mimpi pun keluar mani ke? Macam mana Allah bagi kat mereka? Kata apa? Mimpi ni segala filem boleh masuk dalam mimpi. Kita terbang boleh masuk, kita berjalan boleh masuk, kita masuk taman, kebun, mandi. Itulah nama dia mimpi. Kita duk tengok filem dalam tidur kita. Macam-macam cerita. Ada filem yang menakutkan sampai berpeluh-peluh kita. Ada mimpi yang menyeronokkan sampai keluar air mani pula. Ada mimpi yang kita tak faham. Sekejap terbang, sekejap naik motor, sekejap tidur. Mimpi apa ni? Itu yang kata mimpi. Ada mimpi orang jumpa orang mati, ada mimpi jumpa orang hidup. Macam-macam jenis mimpi. Maka apa yang peliknya dengan mimpi itu? Ada mimpi yang bersambung, part 1, part 2. Saudara-saudara pukul 2, ya Allah, seronoknya sambung balik lah, masuk balik mimpi tu lah. Jenis macam-macam mimpi ni. Sebab tu kita tengok ada orang mimpi duk senyum seorang-seorang, ada yang menangis, ada yang menjerit. Dia menjerit sebelah kita, leha. Abang, kenapa abang? Abang mimpi leha. Kena terajang pula. Ada yang buat-buat mimpi ngigau, dia tampar laki dia. Laki dia terkejut, bini dia tidur. Kamu tampar aku ke? Tak ada, saya ngigau ke abang? Padahal tak ngigau, dia belasah sungguh. Kan? Dia geram nak tampar waktu sedar tak boleh. Waktu suami dia tidur, waktu itulah dia tamparnya. Baik, jadi sahabat-sahabat tadi ni, mereka ni keluar mani waktu tidur, dalam masa yang sama pula demam. Loh,
Demam pun mimpi tak? Jadi ada demam yang boleh mandi, ada demam yang tak boleh mandi. Sebab itu Nabi kata demam ni bahang api neraka. Demam ni ialah hembusan api neraka tu. Demam kita ni. Maka ubatlah dengan air. Tetapi kadang-kadang tak boleh ubat demam dengan air. Ada budak yang demam boleh mandi, ada budak yang demam tak boleh mandi. Orang tua-tua tu pesan dah. Apa dia tanda boleh mandi demam, apa dia yang tak boleh mandi bila demam? Gigi. Budak yang dah tumbuh gigi penuh, kalau demam boleh mandi tak? Budak yang demam gigi tak tumbuh lagi, tu beza tu. Tuan-tuan ni orang tua lah, gigi dah pernah tumbuh lah, tak ada pula dah, tak tahu bila nak tumbuh. Pergi kedai gigi dia tumbuh sah, minggu depan siap. Maka ada orang yang bila demam mandi lagi teruk demam dia. Sebab tu Nabi kata sejukkan demam dengan jelum. Jelum je kepala tu, ambil air jelum, ambil kain tuala letak di atas dahi tu kalau ada dahi. Kalau tak ada dahi letak di perut. Mana ada orang tak ada dahi? Merapu ustaz ni. Apa tak ada dahi pula? Dia aksiden motor, pecah kepala dia, doktor buang tempurung depan. Okey, tempurung depan ni tak ada, kemek kepala ni. Nah, boleh letak air mineral atas dia. Jatuh motor, doktor buang tempurung ni. Retak buang, tak boleh pakai dah, remuk. Jadi kalau tak ada dahi, mana Nabi suruh bubur? Di perut. Nabi kata jelum kepala, tak pun ambil air, rendam kain tuala, hang perah, tak situ. Biar sejuk tadi meresap panasnya. Itu nama dia demam. Bukan semua demam kena mandi. Ada orang bila demam, dia mandi, lagi teruk demam dia. Tu nama dia demam kura. Menggigil-gigil demam kura ni. Baik. Kemudian sahabat Nabi menjawab bahawa dia wajib juga mandi. Sehabis mandi demamnya naik dan dia pun meninggal. Nampak? Yang pergi mandi siapa? Dia tanya pada kawan dia, aku semalam ni aku mimpi kena mandi dah mimpi, tapi aku demam. Cara cakap tu cara demam. Dia kata demam-demam pun kena mandi. Kawan-kawan dia suruh mandi, dia pun mandi. Bila mandi naik kura tu gigil makin duk tarik, meninggal sahabat ni. Sebab tu bukan boleh mandi hak demam ni. Waktu demam sibuk nak mandi, waktu tak demam malas mandi. Tu anak dara kita. Pukul 2 tanya, mandi lagi? Tak. Bila lah mandi? Semalam. Astaghfirullahalazim. Jadi malas mandi, duk main handphone, duk baca buku, pergi malas mandi. Bila tak mandi demam. Bila dah demam hang gatai mandi pula. ICU tu kan. Macam sahabat Nabi ni, dia demam, dia mandi junub pasal kawan-kawan dia suruh mandi. Hal ini diketahui oleh Nabi SAW. Maka Nabi kata telah mereka bunuh akan dia. Nabi kata hampa ni bunuh dia. Nabi marah. Alangkah baiknya bertanya dulu kalau kamu tak tahu. Padahal memadailah kepada dia sekadar bertayamum, ikat lukanya, sapukan air di tempat luka, lalu dimandikan seluruh badan dia, selesailah. Apa yang kamu nak suruh dia pergi mandi pula? Maka hadis ini kurang kuat. Ada satu lagi hadis, iaitu Amru al-As. Ingat tak Amru al-As? Hak kita baca kemarin ni.
hak rebut kuasa dengan Sayyidina Ali. Ni dia ni, Amr al-As, sahabat Nabi. Dia pun join perang tak? Dia adalah pemimpin yang dihantar untuk membuka Islam di Mesir. Besar pahala Amr al-As. Sayyidina Umar arahkan dia pergi ke Mesir, jadi gubernur di Mesir, buka Islam. Amr al-As seketika memimpin peperangan Zatis Salasil. Dalam perang, kepala perang juga merangkap menjadi imam jamaah. Dalam satu malam yang sangat dingin, beliau bermimpi sehingga junub. Dia merasa kalau dia mandi dia akan binasa sebab terlalu dingin. Lalu dia bertayamum dan terus jadi imam. Hal ini disampaikan kepada Rasulullah. Amr al-As, beliau tanyai, mengapa engkau menjadi imam sembahyang padahal engkau junub? Amr menjawab, Allah berfirman, la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan engkau bunuh akan diri kamu, sesungguhnya Allah terhadap kamu adalah sangat sayang. Mendengar jawapan itu, Rasulullah tertawa, tetapi baginda diam saja. Baginda no comment dengan jawapan daripada Amr. Bila Nabi diam, apa makna dia? Nabi setuju. Jadi Amr ni panglima perang. Tengah duk mimpi malam tu pula junub pula. Maka dia pun tayamum. Pasal cuaca terlalu dingin, dia sembahyang. Cerita tu sampai pada Nabi, orang mengadu. Nabi panggil dia, kenapa kamu imamkan sembahyang sedangkan kamu berjunub? Kamu tayamum? Dia kata, saya dah tayamum. Apa yang kamu buat? Dia kata, dia pegang ayat Quran, la taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu sendiri. Kalau saya mandi dalam keadaan cuaca yang sejuk, mati saya. Sebab tu saya tak mandi, saya ganti dengan tayamum. Allah kata Maha Pengasih. Maka dengan sebab itu saya jadilah imam selepas saya tayamum. Nabi pun tertawa, tersenyum bila dengar jawapan dia. Okey, dia junub, cuaca sangat sejuk, dia tak mandi, dia buat tayamum. Bila tanya, Pak siapa kamu buat lagu tu? Dia kata ada ayat Quran sebut, la taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kamu sendiri. Itu Amr al-As, tak mandi sebab takut jadi mati. Yang kita hari ni boleh pakai ada ayat tu. Pak siapa hang tak ambil, la taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu. Pak siapa? Ramai dah mati. Lepas 2 mati, lepas 3 mati, aku tak mau. Boleh ke pakai ayat ni? Hak lepas mati, hak lepas ambil koma pun ada, pingsan pun ada. Duk sihat-sihat, duk gelak-gelak lah, duk kata-kata seorang lah. Kenapa anak kamu tak ambil? Oh, tak berani aku. Kawan dia di sekolah tu tengah duk berlari elok, lepas-lepas ambil terus lumpuh kaki pinggang ke bawah, aku tak berani. Ada dalil tak? La taqtulu anfusakum. Ambil dalil daripada Amr al-As. Okey, dia kata kalau tak ambil, kalau kena je lah. Kalau kena aku makan ubat. So apa? Apa tu saudak ada, cengkeh mu ada, apa masalah? Tak, dia kata tak ada ubat. Apa tak ada ubat pula? Orang tu kena hari tu makan apa tu saudak, makan madu, makan cengkeh, dia telan sebakul cengkeh, elok aja. Kita hari ni seolah-olah yang kita buat tu tak ada dalil dalam agama. Okey, mai ikut saja, padahal ada dalil-dalil di dalam agama kita. Baik. Mendengarnya, maka menurut ulama, kenapa baginda diam? Baginda tak memberi komentar. Sudahlah itu tandanya Nabi bersetuju dengan jawapan Amr al-As. Habis itu kenapa baginda tertawa? Menunjukkan baginda suka dengan apa yang dibuat oleh Amr, kerana Amr memahami hukum dia. Itu kaedah dia. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ad-Daruqutni, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dan dikeluarkan oleh Bukhari dengan ta'liq. Keadaan beliau tidak menyalahkan Amr bersama takrir
Takrir termasuk dalam hadis yang dipanggil persetujuan diam sebagai tanda setuju daripada Nabi SAW. Dia juga termasuk hadis. Diam Rasulullah tu juga hadis. Diam tu nama dia apa? Takrir. Merupakan sunnah juga. Baik. Maka perbuatan Amru bin Al-As dapatlah memberi faham kepada kita bahawa takut akan sakit meskipun belum sakit kerana sangat dingin pun boleh diganti dengan tayamum padahal tak sakit. Tapi cuaca terlalu sejuk, ataupun macam saya cakap pakcik yang minggu lepas, umur 80 lebih, doktor tak benarkan dia ambil air wuduk pada waktu pagi, tak benarkan mandi pun pada waktu subuh. Pagi-pagi jangan mandi sebab membahayakan kepada paru-paru dia, membahayakan kepada saraf dia. Sebab bila dia kena saraf, dia akan jadi kejang, dia jadi tarik. Waktu lain tak apa. Saya kata kat dia dulu, mandilah air panas. Air panas pun tak boleh. Pakailah water heater ke apa ke, tak boleh. Kalau buat lagi teruk. Kalau gitu tayamum lah Tuan Haji. Walaupun dia tak ada sakit apa, walaupun dia bukan musafir, tapi dia sakit sebab terlalu sejuk, dia tak boleh kena air. Baik, maka begitulah secara ringkas kita huraikan tentang rukhsah tayamum, pengganti mandi junub dan wuduk yang boleh kita pakai apabila kita bertemu dengan kesukaran yang tersebut, baik kerana dalam perjalanan ataupun dalam rumah kita sendiri. Rumah kita ni tepi hutan, kemarau panjang, dalam dapur kita ada air satu tempayan kecil, habu anak minum. Hujan tak ada, kemarau. Satu hari rimau 3 ekor duk lepak tepi tangga, duk lepak anak beranak duk main. Suami dia kata, macam mana kita nak cari air? Rimau 3 ekor tu. Abang halau lah. Laki pun buka tingkap sikit, syuh, duk halau rimau. Syuh, ingat kucing ke syuh? Dengar saja syuh, rimau 3 ekor ni bangun, duk tengok dia, duk cakar dinding, duk naik tangga ketuk pintu. Buka pintu, kata rimau. Dia tak boleh nak turun pergi cari air, tak boleh nak pergi telaga belakang rumah dia nak cedok air, tak boleh. Rimau pula pandai, seekor duk kat tangga, seekor duk dekat telaga, seekor duk ketuk pintu. Macam mana nak ambil wuduk? Tayamum. Walaupun air ada belakang tu, tapi tak boleh pi. Pasal apa? Rimau 3 ekor ni nak makan ni. Boleh faham makna tayamum ni? Bukan setakat tayamum ni sakit ke, musafir ke apa, sampai tahap macam tu tak boleh dah. Kita nak tembak rimau pistol tak ada, nak pergi rodok dengan pistol, sebelum dia rodok dia terekam kita dulu. Duk dah takut, zuhur dah masuk. Maka tayamum lah. Nak tayamum apanya ustaz? Tak ada debu tanah. Dia pergi ke dapur, dia guna debu abu kayu, apa? Kayu api. Itu kayu api pakcik. Debu juga tadi. Mudah hitam muka dia. Saya dah kata dah, kalau ada periuk tanah, pecahkan. Okey, kalau kita ada debu labu sayung tu lah yang originalnya, yang tak campur dengan cat tu. Sebab tu kena ada agak standby di rumah kita. Periuk tanah, pinggan tanah. Paling senang beli debu tayamum lah. Ini usaha kekualan buat apa yuk? Beli labu. Kenapa? Kok nak kena tayamum? Lu bodoh yang tu ni. Kamu beli debu tayamum terus lah jual belambak, beli 2 botol standby.
Standby di rumah kita tu ada debu tayamum, dah standby siap kain kapan. Kalau mati senang Ustazah Hindun datang, kapan sudah ada, kain kapan sudah ada, bidara semua sudah ada, sintuk semua dah ada dah. Buat apa-apa kalau kamu mati, senang apa mandikan, diam terus cucu tu. Letakkan standby benda-benda tu, kalau jadi apa-apa semuanya sudah ada. Baik, termasuklah tadi debu tayamum. Sekarang orang dah jual dah. Baik. Kemudian maka hilanglah dah bawah ni. Dan tidaklah kita masuk kepada pertikaian berdikit-dikit antara ulama yang sudah memasuki khilafiyah atau ijtihadiyah. Okey, dia kata tu sudah duk masuklah cerita-cerita khilafiyah ni, padahal dia tulis kat atas tadi ambil tayamum tu. Tapi tak apalah, kitab ni dia punya, kita hormat dia baca. Misalnya tidak sah kita masuki apakah tayamum itu habis dengan sendirinya kekuatannya bila semayang telah selesai, sehingga tidak berlaku untuk semayang yang lain. Kerana dengan memegang pokok ayat saja kita telah merasai betapa Tuhan memberikan kemudahan kepada kita. Nampak? Sebab tu saya tak apa nak berkenan. Nampak? Tadi dia cerita, jangan duk cerita bab khilafiyah. Sekarang dia mula masuk dah. Nampak tak? Kita belajar dalam mazhab kita, semayang kalau dengan satu tayamum, habis semayang zuhur, sat lagi nak semayang asar, kena buat lain. Kena buat lain. Okey? Kena buat lain, tayamum lain. Itu yang kita belajar. Cuba tengok dia tulis apa di sini. Dia kata tidaklah kita masuk kepada pertikaian berdikit-dikit di antara ulama yang sudah memasuki masalah khilafiyah atau ijtihadiyah. Dia kata tu sedut cerita lah, tapi dia masuk juga. Misalnya tidak sah kita masuki apakah tayamum itu habis dengan sendirinya kekuatannya bila semayang dah selesai, sehingga tidak berlaku untuk semayang yang lain. Okey, tak apalah tu. Cuba tengok dia. Kerana dengan memegang pokok ayat saja kita telah merasai betapa Tuhan memberi kemudahan kepada kita. Maknanya dia nak cerita apa? Tayamum tu boleh hampir habis dengan asar lagi. Tuhan nak bagi mudah. Itu masalah dia. Masalah kita ni, kalau orang yang tak faham, dia kata nampak tu, zuhur boleh pakai satu tayamum, zuhur dia pakai tayamum yang sama, sekali asar dia pakai. Sebab apa? Dia kata Tuhan nak bagi mudah kita. Yang kamu ambil sekali tayamum satu fardu, sekali nak ambil asar, ambil tayamum sebab suruh, kan Tuhan menyusahkan kamu pula. Tuhan bukan macam itu. Ya tak ya juga, Tuhan tak menyusahkan kita. Sedangkan apa yang kita belajar dulu tetaplah macam itu. Ini yang jadi bergaduh manusia ni. Jadi keliru lah. Kita pegang yang ni, dia mengajar bergaduh. Ustaz dengan ustaz bergaduh. Cubalah kita menghormati apa yang dipegang oleh sesuatu masyarakat di tempat itu. Kalau apa yang dipegang oleh pendapat mereka tu betul, betul lah. Macam tuan-tuan lah di Malaysia ni, naik steering kereta belah kanan, itu uruf dia. Tapi kita kata dah ambil kiri. Dia pakai kereta dia belah kiri, pergi ambil pada Korea. Mereka tak di sini. Agak-agak jadi apa? Kiri lah betul. Dah, kiri betul tak? Kiri betul tak? Betul. Belah kanan betul tak? Dua-dua betul. Yang salahnya steering tu duduk dalam bonet. Driver duduk dalam bonet, tak nampak apa. Itu baru salah. Ulang balik. Driver belah kanan steering betul tak? Driver belah kiri steering betul tak? Betul. Tak ada siapa kata salah. Tapi di Malaysia ni uruf, kita dah pakai steering belah
kanan. Hang buat mari steering belah kiri, hang kata hak ni lah bagus. Betul, dua-dua betul. Tapi kalau hang pakai kiri, kami semua pakai kanan belaga. Hang nak corner pun susah, hang nak potong pun payah. Pasal line kita macam ni. Nak potong, hang kena pi belah sini. Panjang pula tengok lah langgar divider. Jadi kalau hang nak pakai kiri, hang duduk Korea. Korea pakai belah kiri, contoh dia. Hang duduk di Amerika. Kalau hang nak pakai duduk di Malaysia, hang pakai hak belah kanan. Hak belah kanan pun betul ke, ada dalil ke? Cubalah hidup dengan budaya tu, kan senang. Belah kiri pun betul, belah kanan pun betul. Okey, saya tetap nak pakai belah kiri, saya tak mau pakai belah kanan. Kita nak jawab apa? Kok suka hang lah. Jangan paksa, sudah lah. Kita nak marah tak dia pakai steering kiri? Tak, aku suka hang. Dan dia pun tak boleh marah kita pakai steering belah kanan. Tak, aku tak faham Ustaz Kazim mengajar. Macam mana, apa kaitan tayamum dengan steering ni? Bodoh betul tuan-tuan. Orang bagi contoh perumpamaan pun dia tak faham. Bila kita duk bawa cerita steering kanan, steering kiri, sampai bila nak selesai? Sampai bila pun tak selesai. Sebab ada kereta yang akan memproduce sebelah kiri, ada kereta yang akan memproduce sebelah kanan. Apa itu? Maka cara paling mudah, mana negara yang ikut belah kanan, silakan. Mana negara yang pakai steering belah kiri, silakan. Kan senang. Itulah nama dia khilafiyah. Contoh macam tadi yang kita duk baca ni, bab tayamum, kita duk bawa soal khilafiyah. Cubalah dia cerita macam saya cerita, kan senang. Dan kita pula duduk pula di tanah Melayu, kan senang. Orang Melayu mengamalkan mazhab sekian, kan senang hidup. Akhirnya tak bergaduh kita. Beratus-ratus tahun di tanah Melayu ni tak pernah bergaduh. Sebab orang Melayu menggunakan mazhab Syafi'i. Sebab tu kita tak nak gaduh. Berbeza dengan negara mereka, bergaduh siang malam. Sebab mereka mengamalkan macam-macam pahaman. Mereka tak pegang satu. Jadi begitulah kita buat perbandingan. Kita pegang steering kereta, lori ke, kereta ke, motor ke, semuanya steeringnya belah kanan. Selesai masalah di Malaysia. Jadi kalau kau nak bawa steering kau belah kiri, engkau seorang sajalah. Bawalah anak-anak kau naik kereta steering belah kiri. Dah. Sekarang ni ada cubaan nak menukar steering ni. Dengan konon-kononnya kita tak mau ikut mazhab. Konon-kononnya kita tak mau ikut Syafi'i. Konon-kononnya mazhab tak betul. Ni kita mula nak menukar steering. Bila tukar steering, agak-agak apa akan jadi di lebuh raya? Apa akan jadi? Aksiden berlaku, rempuh kereta orang berlaku, rempuh divider berlaku, jatuh langgaung berlaku. Yang ni yang berlaku sekarang ni. Sama-sama Islam bergaduh, bertekak anak beranak, mak bapak tekak, laki bini pun bergaduh. Isteri dia nak pergi semayang, suami dia nak pergi semayang Jumaat. Isteri pergi hantar kat pintu. Okey bang, buat motor elok-elok. Salam tu imam tau, kata isteri dia. Suami dia pergi cium dahi isteri dia, nak turun rumah. Hei abang, ada wuduk tu. Tak apa kan batal. Suami belajar tak batal, isteri belajar batal. Dulu suami pun kata batal. Sejak dia masuk kelas pak tau, ustaz mana tau, ustaz tu kata tak batal. Tu je mana? Hei abang batal abang, oi cek belajar dengan ustaz tu batal. Ustaz hang tak betul. Ustaz tak habis mengaji, kulit tak ada dalil. Dia pergi sembahyang. Allahu Akbar. Ya. Kena dia jadi tu imam. Sagi sembahyang asar, abang tak pergi masjid. Abang nak sembahyang dengan kau lah di rumah kita jemaah. Alhamdulillah.
Keluar bilik mandi dia pegang kita pula. Batal semayang saya. Taknya batal Hei, isteri ambil balik wuduk 4 kali dia pegang. Lah isteri kata tak apa, tak batal pun tak batal, tak larang ambil wuduk dah. Tak bergaduh lah. Ni dia. Sebab tadi perumpamaan yang saya buat tadi ialah steering tadi. Steering tadi, kalau engkau hormat steering negara yang amalkan steering kanan, tak ada apa. Macam kita duduk di Malaysia, bila kita pergi ke Mekah, kita duduk di Mekah 2-3 bulan, kita dapat kereta bawa, kita bising tak steering kita belah kiri? Tak. Walaupun steering di Malaysia belah kanan, tapi bila kita pindah ke Mekah, kita duduk steering belah kiri, kita tak bising. Hormat je. Kau boleh bawa kereta steering belah kiri Din mula-mula lo gayat juga, sekarang dah biasa dah. Sebab apa? Sebab dia cuba memahami uruf budaya di tempat itu. Dia tak bising, dia elok ikut. Macam itulah orang Melayu bila pergi ke tanah Arab. Ada dia komplain Tok Imam tak baca kunut. Boleh tak dia tunjuk perasaan? Kunut. Tak ada. Boleh tak dia buat grup semayang lagi sekali lepas subuh? Tak. Pasal apa? Pasal kita faham, kita duduk di negeri mereka amalkan tak payah buat kunut. Kita hormat mereka. Akhirnya kita pergi semayang subuh, balik semayang subuh, besok semayang subuh, 8 hari di Mekah, 6 hari di Mekah, 4 hari di Madinah, elok, tak ada gaduh apa. Tapi puak-puak ni bila datang ke Malaysia, balik ke Malaysia, jangan buat, kami di Madinah lu mana ada buat. Dia paksa kita tak buat pula. Akhirnya apa jadi pada masyarakat? Pakat bergaduh. Jadi saya harap analogi steering kereta ni faham. Ustaz, Kak Som pula tanya, analogi tu apa? Kak Som pi belakang tu ada satu logi penapisan air, tu nama dia logi juga. Nah, tu nama dia Tasik Tahiti nama dia. Tu pun logi juga. Baik. Dan kata dia lagi, baru setelah masuk ke dalam masalah khilafiyah atau ijtihadiyah, kita dipersukarkan oleh jalan pemikiran manusia. Kita kena ingat, ijtihad ini, khilafiyah ini bukan jalan menyukarkan pemikiran manusia. Ijtihad khilafiyah inilah yang memudahkan, yang menyusahkan engkau paksa orang pakai ijtihad engkau, sedangkan orang lain pun ada ijtihad dia. Contoh dalam yang kita baca semalam, peperangan antara Sayyidina Ali, Muawiyah, Sayyidina Ali dengan Aisyah. Mereka adalah layak berijtihad. Sayyidina Ali kata, saya adalah kerajaan yang sah. Ijtihad dia, saya wajib mempertahankan kerajaan saya. Mai kawan nu pula kata, saya pun ijtihad juga, saya kena turunkan awak. Masing-masing berpegang pada ijtihad. Mereka layak. Jadi kita sekarang ni tak layak lah. Siapalah kita nak lawan Hanafi, Maliki, Hanbali, Syafi'i. Jadi kita ikut sajalah. Hanafi kita ikut, Hanbali kita ikut, Syafi'i kita ikut, Maliki kita ikut, selesailah. Di mana yang kata susah? Tuan-tuan duduk di Malaysia ni Syafi'i, pergi ke Arab, pergi ikut Hanbali misalnya, tak apa, tak ada masalah apa. Orang Arab mai tempat kita tu, Imam Sudais tu mai ke Malaysia jadi imam masjid negara, dia baca bismillah, Fatihah, dia jadi imam. Dia jadi imam di Masjid Istiqlal di Indonesia, Bismillahirrahmanirrahim, jahar pula dia baca. Tapi bila dia balik tempat dia, Alhamdulillahirrabbilalamin, tak ada pula Fatihah dia. Senang tak hidup dia? Sebab dia faham, aku pergi tempat steering kanan, maka aku pakai kereta steering kanan. Aku balik tempat aku steering kiri, aku pakai steering kiri. Kan senang hidup. Jadi jangan kita kata mazhab ni menyusahkan.
Mazhab ni lah memudahkan urusan kita. Cuba tuan-tuan tengok tadi, tak mana mudahnya ustaz udah pening makcik nak ingat mazhab. Makcik tengok dah tadi, dia demam, dia junub, kemudian dia tak mandi. Pasal apa? Pasal cuaca terlalu sejuk. Sebab ada tempat dalam dunia ni cuaca dia bawah tahap beku, 0 darjah bawah, negatif bawah, sejuknya. Kita di Malaysia ni ada sampai tahap tu. Khatul istiwa ni, Brazil, Malaysia, Indonesia ni ada tak? Setakat ni insya-Allah tak ada salji lagi lah kita ni, sebab kita ni duduk tengah. Maka Islam ni dia bawa hak jenis macam ni ada ajarannya. Ada hak cuaca macam ni ajarannya. Islam ni mudahnya hidup kita. Tapi saja yang kita tak nak faham, kenapa adanya mazhab, perlu apa? Ni punca dia, salah satunya. Padahal ayat berbunyi, sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Dimaafkan kesukaran kita mencari air. Tadi saya kata dah, susah cari air. Pasal apa? Rimau kat bawah. Ataupun tuan-tuan ni sakit lutut, duduk rumah pangsa tingkat 30, lift rosak, air tak ada, hujan tak turun. Pesan dekat orang sebelah, "Din oi, kalau kamu dapat air, bagilah makcik nak wudu." Din tak boleh harap. Pesan pula orang depan tu, "Mutu Sami, kalau lu angkat air, kasihlah sama saya mutu." Dia pun tak larat. Nak harap siapa ni? Air orang tak hantar. Nak buat apa ni lah, tak tahulah. Macam kita hak sakit, yang tak sakit lutut, tak apa, turun bawa baldi, 2 baldi naik tangga, sampai di atas tinggal separuh air, duk tumpah tengah jalan. Sebab tu orang yang tak ada air duk rumah flat tahulah seksa dia. Macam mana penangan dia, beratalah, duk tunggu lori tangki, hak pakai kain plekat, baju kelawar semuanya ada, cari air, hak mengandung seksanya. Islam tahu dah, Allah tahu dah benda ni akan berlaku, ni dia mari hukum. Sebab tu Islam ni mendahului zaman. Kita yang duduk di Ipoh ni air sentiasa ada, air lombong belambak. Mereka yang duduk di tengah-tengah bandaraya duduk tunggu air tak datang, beratolah dengan baldi masing-masing, seksa. Air baldi tu hanya untuk cukup minum mereka ya. Nak turun balik sakit lutut, lift rosak. Pasal apa rosak? Air tumpah dalam lift, kena karat lift tu, meletup. Macam mana nak turun kawan sakit lutut? Ini nama dia kesukaran mencari air, atau kesulitan mencarinya. Maka dibukakan kepada kita pintu buat tayamum. Diberi pula ampun jika terdapat kekurangan kerana bukan kita sengaja. Tangan berbalut, kaki berbalut patah, kepala berbalut. Dan dengan mandi dan wuduk kita bersuci dengan air. Sebab menurut sabda Tuhan, dengan sebab air itulah sekalian kita ni hidup. Daripada surah Al-Anbiya ayat 30. Segala benda ni hidup dengan apa? Dengan air, kata Allah. Ada air boleh hidup. Ada air saja boleh hidup. Cuba tengok Siti Hajar dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim tinggalkan mereka di Mekah, tinggal di kota batu, pekan batu, bandar batu, penuh dengan batu ya. Nama dia Mekah. Tinggal Nabi Ibrahim balik. Siti Hajar tanya,
Abang nak pergi mana? Nak balik nak tengok hak nombor 1 pula. Abang tinggal kami kan kota ni, tak ada apa ni, batu semua ni. Nabi Ibrahim terus tak tengok belakang dah. Abang, Allah ke yang suruh abang tinggalkan kami di sini? Ya. Kalau gitu abang baliklah. Allah takkan sia-siakan kami. Nampak tak? Punya kuat keyakinan Siti Hajar pada Allah. Kalau gitu abang pergi ya. Kalau Allah yang suruh, kami tak gaduh. Takkan Allah sia-siakan kami. Cuba tuan-tuan, suami kita pergi umrah 2 minggu, tak tinggal duit. Abang nak pergi umrah ni, abang tak tinggal duit belanja ke? Aku tinggalkan kau dengan Allah. Agak-agak isteri jawab apa? Pilah abang, saya yakin pada Allah. Ada jawab macam tu? Dia maki hamun. Abang nak semayang lah, nak umrah lah, tapi kami nak makan apa? Tinggallah duit sikit. Aku tinggalkan kau dengan Allah. Dibakar yang suami tu. Nah, itulah jauhnya keyakinan kita pada Allah. Bila dah habis stok, anak menangis, anak lapar, anak dahaga. Tengok hujung sana macam ada air, berlarilah si ibu. Bila tengok tak ada air, panas rupanya, pusing ke belakang pula, ada pula macam air tu, yang tu kot air, lari pula 7 kali lari. Lepas tu Allah keluarkan daripada tanah, nama dia air Zam-Zam. Keluar air Zam-Zam ni, ya Allah, lari lagi dia, dikepungnya air Zam-Zam tu, dikepung supaya air tu bertakung, bolehlah dia minum. Sambil dia duk kepung tu, dia panggil Zam-Zam, Zam-Zam, Zam-Zam. Kepunglah Zam-Zam, jangan bagi air ni lari. Kata Nabi, kalaulah Siti Hajar tu tak buat macam itu, jadi sungai air Zam-Zam tu. Tapi bila dia buat lagu tu, jadi telaga. Sampai sekarang dengan air tu boleh hidup dah Mekah. Datanglah orang, burung datang, duk keliling atas air Zam-Zam tu. Kabilah-kabilah kata selalu burung tak pernah duk pusing. Kan burung lang kalau dia tengok ada benda di bawah dia duk pusing. Jadi orang Arab kalau dia tengok burung duk keliling, tu maknanya di bawah tu ada air. Kata mereka ni, selalu tempat ni kita lalu mana ada burung duk pusing-pusing. Ni ada pula, jom pergi tengok tak ada air apa. Pergi tengok ada air sungguh. Minta izin pada Siti Hajar, kami nak tinggal sinilah, tumpang air kau. Daripada situlah datangnya pelbagai jenis Bani Jurhum lah, Bani apa semua. Sampailah sekarang semua orang pergi ke Mekah. Allah perintah. Dengan apa dihidupkan? Dengan air Zam-Zam tu boleh hidup. Negeri boleh hidup dengan sebab ada air. Dan negeri tu boleh mati dengan sebab tak ada air. Jadi bukan setakat tanah manusia hidup dengan air, negeri pun boleh hidup kalau ada air. Tak ada air tak boleh buat apa. Ini yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Air itu menghidupkan sesuatu. Carilah jalan tuan-tuan. Okey, macam mana nak bagi hidupkan dengan air? Maka kita tak bolehlah kata enjin tu hidup dengan minyak ya. Ciptalah enjin yang boleh hidup dengan air. Hari ini manusia boleh menghidupkan elektrik dengan air. Duk pusing air, akhirnya menjana elektrik. Allah Ta'ala bagi pada kita ayat, berfikirlah macam mana nak menghidupkan sesuatu dengan air. Dan bila sukar mendapatkan air atau berbahaya memakai air dengan sebab sakit, disuruh kita ganti dengan tanah. Padahal banyak benda lagi, daun boleh ganti, kulit kayu boleh ganti. Pasal apa tanah pula? Selepas air, tanah. Mesti ada sebab yang Allah Ta'ala suruh kita ganti dengan tanah. Kadang-kadang tanah ni menyucikan najis.
Dalam 7 air yang disamak, satu air tanah, maknanya tanah tu membunuh kuman. Tanah tu membunuh kuman. Maka kita tak heran hari ini ada sabun yang diperbuat daripada tanah. Kadang-kadang tanah tu jadi ubat. Digali tanah bahagian dalam, jumpa tanah liat yang berwarna putih, maka dibuatlah ubat daripada tanah putih tadi. Ada yang direndam, air tanah putih direndam, kemudian ditapih dengan kain. Air tadi dibiarkan menitik di atas kain, setitik, minum air tadi, dia jadi ubat. Allahu Akbar. Hebatnya tanah ni. Sebab tanah itulah asal kita, dan kepada kita tanah akan dikembalikan, dan daripada tanahlah kita dibangkitkan. Apa ayat dia? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Surah Taha ayat yang ke-55. Amalkan ayat tu. Kalau kita jumpa orang garang, panas baran, baca ayat ni. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tunduk dia. Akak-akak ni dapat suami baran, kerja nak pelempang aja. Kerja nak pelempang orang aja. Dia kira marah dia je. Baca ayat ni, insya-Allah. Tengah dia marah tu baca ayat ni. Okey. Akak-akak ni pergi ke pasar, datang anjing menyalak 2 ekor. Baca ayat ni, lari anjing tu. Ini saya dah amat dah. Sekali tuan-tuan tanya pula, ada dalil tak Ustaz? Tu suka hang lah. Yang ni saya duk amai, anjing saya kena kat Manjung ke Setiawan, lupa Manjung. Anjing mari tengah malam, saya pergi tandas dekat stesen minyak. Anjing tokek tu mam. Saya baca ayat ni, kang lari tu. Tak apa benda dia nampak, wallahu a'lam. Okey, jadi baca ni. Jadi kalau kita jumpa nak temu duga orang, kita nak temu duga, embuih kat muka, penuh muduga. Janganlah embuih terang-terang, minha khalaq, jangan terang-terang pula. Dia halau kita tu kan, hang jampi aku kan. Bila nak masuk pintu tu, bacalah. Duk tunggu atas kerusi sebelum nama dipanggil tu, bacalah. Okey, baca ni doa bagaimana nak menundukkan orang. Tak payah kita nak buat nasi kangkang ke, minyak senyonyong ke, tak payah. Minyak pengasih ke, nak bagi pelembut ke, pelemah ke, tak payah. Ni ke. Tengok belagak sangat bos aku ni, minha khalaqnakum, bagi dia lembut. Baca 4 kali, lembut sungguh. Kena buat program kat depa pula hari Ahad. Boleh faham? Okey. Mudah-mudahan program kita bersama dengan nyah-nyah hari tu, okey, kita akan sambung lagi. Kita bantulah depa nak berubah. Depa nak berubah. Kalau kita tak tolong depa, macam mana? Ramai yang U-turn balik sebab tak ada siapa bantu. Depa duit tak ada, kerja tak ada. Masyarakat pula duk pandang serong. Jadi balik pada lubuk. Okey, sebab kita tengok yang dah berubah, abang-abang haji tu dah berubah dah. Okey, yang mula-mula tu datang minta nak salam, boleh? Boleh Ustaz, salam boleh. Dah berubah lah. Tapi hak 2-3 orang tu saya tak berani nak salam lagi. Tengok lawa sangat dia. Dalam hati saya kata, ya Allah, janganlah bagi mereka nak salam dengan aku. Rumah aku dah tengok live in concert ni. Walaupun mereka jantan, tapi perasaan tu tak mau. Jadi kita tolonglah. Nanti insya-Allah bila mereka belajar dengan kita nanti,
Arah-arah akak janganlah kata depa. Abang-abang janganlah duk rabah depa. Kebetulan dia duduk sebelah kita. Sat-sat duk rabah, sat-sat duk rabah. Aduh. Bagi depa baju Melayu, bagi depa kain plekat, bagi kat depa seluar panjang. Bagi depa kerja, bagi depa apa-apa benda hak boleh menyarat hidup depa. Kesian kat depa nah, perasaan depa. Dan yang kedua, jangan duk tanya kat depa bila nak kahwin. Oh, sensitif. Ya, sensitif. Sebab tu kalau kita tanya dia orang, kau ni bila nak kahwin, Din? Bukan dia tak mau kahwin. Dia kata, tolong doakan saya jadi Muslim yang baik ya. Saya tak tahu saya boleh jadi suami baik ataupun tidak. Kalau saya kahwin, mungkin saya tak boleh bahagiakan isteri saya. Tapi doakan saya jadi Muslim yang baik. Mungkin tak ada jodoh, jadi orang baik sudahlah. Baik kita doakan golongan-golongan maknyah tadi, mudah-mudahan ada hikmah, ada kebaikan, ada hidayah untuk mereka. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.